Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatih lima ughliq wal khati lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah mardatihi wa kurbihi wa thawabih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah aliyyil azimi amma ba'd. Syukur kehadrat Allah, kita dapat sambung lagi pembacaan Matan Sulam Munawraqi fi ilmi mantiqi. Jadi pada malam ini insya-Allah kita masuk siri yang ke-19, iaitu pada fasal yang baru, faslun fi lawahiq qiyasi. Kita akan masuk fasal yang baru yang masih lagi di dalam bab qiyas. Sekarang ni kita akan masuk pada fasal yang terakhir di dalam bab qiyas, iaitu faslun fi lawahiq qiyasi, iaitu fasal yang menggabungkan segala qiyas-qiyas yang ada. Sama ada qiyas istisna'i, sama ada qiyas itu qiyas basit ke, sama ada qiyas itu iskal ke, dan lain-lain sebagainya, yang akan digabungkan di dalam perbahasan faslun fi lawahiq qiyasi. Jadi kita akan sambung pada bait yang ke-107. Wa minhuma yad'unahu murakkabah. Bait yang ke-107. Qala muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi lawahiqi qiyasi. Wa minhu ma yad'unahu murakkaba liqaunihi min hujjajin qad rukkiba farukkibathu in turid an ta'lamah waqlib natijatan bihi muqaddimah yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halum jarra muttasilu nataiji alladhi hawa yakunu aw mafsuluha kullu sawa wa in bi juz'ihi ala kulli studil fadha bi istiqra'i indahum uqil wa aqsuhu yud'a qiyasal mantiqi wa huwa alladhi qaddamtuhu fahaqqiqi fahathu juz'iyu ala juz'ihu min li jami'i fadhaka tamthilu ju'il wa la yufidul qat'a bid-dalili qiyasu istiqra'i wa tamthili. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi lawahiqi qiyasi. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan segala lawahiq, segala gambungan qiyas. Faslun fi lawahiqi qiyasi,
Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan segala gabungan kias. Itu segala kias-kias yang ada. Wa minhu ma yad'unahu murakkabah. Likaunihi min hujjajin qad rukibah. Dan sebahagiannya wa minhu min dengan makna ba'd, min ma'aniha ba'du. Wa minhu dan sebahagian daripadanya kias itu yad'unahu, itu ma yad'unahu, itu barang yang menamai ianya, ataupun itu barang yang menamai oleh mereka itu akannya barang murakkabah, akan murakkab. Sebab apa? Menamai akan barang itu, akan sebahagian barang kias itu dengan nama murakkab. Kerana apa? Liqaunihi, kerana keadaannya murakkab, min hujjajin, itu sungguh disusungkan akan dianya murakkab, qad rukibah. Min hujjajin qad rukibah, daripada beberapa dalil. Maka qad rukibah tu jatuh pada muqaddam lah. Subutul muqaddam liqaunihi min hujjajin, subutul muakhar. Maksudnya kita sebut qad rukibah dulu, lepas tu barulah kita susul dengan menyebutkan akan min hujjajin. Maka jatuh pada kata kerana apa? Liqauni, kerana keadaannya murakkab, itu sungguh disusungkan qad rukibah, akan dianya murakkab daripada min hujjajin, daripada beberapa dalil. Baik. Maka di dalam bait ini, iaitu pada membicarakan masalah istidlal, maka termasuk kias dan juga perkara yang ada di dalam kias. Maka kias itu dia ada yang disebut dengan kias murakkab. Kias dia ada disebut dengan murakkab. Kenapa disebut dengan murakkab? Kerana ia itu tersusun daripada beberapa kias, sama ada 2 ataupun lebih. Itu dengan makna kias lawahiq ataupun lawahiqi kias. Ataupun dengan takrif dia, lawahiq kias ni, kalau dengan takrif modalnya, maka nanti akan kias itu akan dibahagikan kepada basit dan juga murakkab. Kalau murakkab tu ada muttasil nataij, ada mafsul ataupun mufassil nataij. Nanti akan dibahagikan pula basit dengan murakkab. Maka kalau murakkab, ada kias yang dipanggil murakkab. Apa kias murakkab ini? Huwa ma tarakkabu min aktharu min qadiyataini nahwu. Dia disusun daripada 2 kias. Sama ada 2 kias ataupun lebih. Itu kias murakkab. Kias murakkab. Maka dalam bait ini masalah liqaunihi min hujjajin qad rukibah itu, maka kita kalau nak menamai ataupun nak memaknai, kena sebut pada qad rukibah dahululah. Itu jatuh muqaddam lah. Min hujjajin muakhar, sebut pada muakhar. Maksudnya kalau kita nak terjemah liqaunihi, sebut qad rukibah, lepas tu barulah min hujjajin. Itu biasa berlaku dalam perterjemahan syair-syair, memang begitu. Perterjemahan syair-syair memang begitu. Baik. Farakkibanhu. Farakkibathu in turid an ta'lamah waqlib natijatan bihi muqaddimah. Dan susun farakkibanhu. Farakkibathu.
dan susun olehmu akannya kias. In turid, jika engkau kehendak, akan bahawa sungguh ataupun bahawa engkau ta'lamah, ketahui akannya kias. Waqlib natijatan bihi muqaddimah. Waqlib, dan tukar olehmu akan natijah bihi, dengannya kias, muqaddimah, akan muqaddimah. Farakibathu in turid an ta'lamah, dan susun olehmu akannya kias. In turid, jika engkau kehendak, akan bahawa sungguh ataupun bahawa engkau ta'lamah, ketahui akannya kias. Waqlib, dan tukar olehmu natijah, akan natijah, bihi, dengannya kias, muqaddimah, akannya muqaddimah. Baik. Jadi apabila seseorang yang ingin dia mahu susun kias, maka di dalam bait ini musannif menyatakan kalaulah seseorang itu mahu menyusun kias, maka perlu susun kias itu ataupun ganti natijah tu dengan sebagai muqaddimah. Seseorang yang ingin susun ataupun seseorang yang ingin menyusun kias, maka dia perlu susun dan juga dia kena gantikan natijah sebagai muqaddimah. Contoh, kullu insanun hayawan, wa kullu hayawanun hasas, wa kullul hasas nama, wa kullu nama jismun, wa kullu jismun murakkab. Maka kena susun ataupun kena ganti natijah itu sebagai muqaddimah. Maksudnya di dalam muqaddimah itu ada penyataan natijah. Maka itu dinamakan kias. Maksudnya di dalam muqaddimah, sama ada muqaddimah awal ataupun juzuk yang pertama ataupun juzuk yang kedua, ataupun muqaddimah sukhra dan muqaddimah kubra, perlu kita susun daripada muqaddimah itu daripada natijah, ataupun yang akan kita letak natijah itu perlu daripada susunan muqaddimah. Yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halum majara. Dan bermula lazim min tarkibiha, daripada menyusunnya muqaddimah, bi ukhra, dengan yang lain, natijatun ila halum majara, oleh natijah, ila halum majara, hingga seterusnya. Maka tersusunnya muqaddimah itu dengan muqaddimah yang lain. Tersusunnya sesuatu muqaddimah itu sabit pada muqaddimah yang lain. Yang mana tersusun muqaddimah itu dia akan menghasilkan sebuah natijah. Maka kias dia dapat disusun hingga tiada batasan. Itu kias. Maksud muqaddimah ini dia boleh disusun sehingga tidak ada batasan. Maka yalzamu min tarkibiha, lazim daripada susun muqaddimah itu dengan yang lain. Kullu insanun hayawan, bermula setiap insan itu hayawan, wa kullu insanun natiqun, dan bermula setiap insan itu yang berfikir, ataupun wa kullu insanun natiqun, ataupun setiap
insan itu yang berfikir. Maka lazim daripada muqaddimah ataupun lazim daripada kita nak susun muqaddimah itu ada sabit pada muqaddimah yang lain. Muqaddimah yang pertama, maka nak susuli daripada muqaddimah yang kedua, maka dia kena sabit pada muqaddimah yang pertama. Maka yang akan menghasilkan natijah itu daripada susunan muqaddimah yang pertama, muqaddimah yang kedua. Itu yang dipanggilkan liyalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halum majara. Lazim muqaddimah itu daripada muqaddimah yang lain. Maksudnya muqaddimah yang pertama lazim pada muqaddimah yang kedua, itu sabit pada muqaddimah yang pertama. Tak boleh muqaddimah yang kedua itu lain daripada muqaddimah yang pertama. Tidak mulaim. Tidak ada persamaan. Itu. Maka dia kena sabit. Muqaddimah yang pertama, yang kedua mesti sabit pada muqaddimah yang kedua. Maka menghasilkan natijah itu daripada dua muqaddimah itu. Baik. Muttasilun nataiji alladhi hawa yakunu au mafsuluha kullum sawa. Bermula muttasil. Bermula muttasil. Maksudnya bermula qiyas murakkab muttasil. Maksudnya muttasil yang bernatijah lah. Bermula muttasil natijah. Maksudnya murakkab muttasil natijah. Qiyas murakkab muttasil natijah. Ataupun qiyas murakkab muttasil natijah. Itu ada ianya. Ianya muttasil natijah itu alladhi. Itu alladhi hawa yang meliputi. Ianya allazi yakunu atau au mafsuluha atau menfasalkan ataupun mempisahkannya natijah kullum sawa bermula tiap-tiap itu sawa sama. Bermula muttasil natijah dengan makna qiyas murakkab muttasil natijah. Bermula muttasil natijah itu ada ianya muttasil natijah. Itu allazi hawa yang meliputi ianya allazi yakunu au mafsuluha atau mufassilnya natijah. Maksudnya qiyas murakkab mufassil natijah. Bermula tiap-tiap kullu sawa, bermula tiap-tiap itu sama. Maksudnya muttasil, maka maksud di sini adalah lawahik qiyas. Qiyas ini dia ada dua, ada basit, ada murakkab. Kalau murakkab dia pecah kepada dua. Yang pertama ada murakkab muttasil nataij. Ada murakkab munfasil nataij. Maka di dalam bait ini membicarakan dua perkara. Murakkab dia pecah kepada muttasil dan murakkab dia pecah kepada munfasil. Ada muttasil nataij ataupun natijah, ada munfasil natijah. Maka pada qiyas yang murakkab dia ada disebutkan secara dengan fi'li. Maksudnya juzuk natijah. Juzuk natijah. Di dalam murakkab dia ada juzuk natijah. Apa juzuk natijah? Ada muttasil, ada munfasil. Ada yang bersambung dan ada yang terpisah. Itu dipanggil juzuk natijah. Dipanggil bil fi'li, secara fi'il. Artinya juzuk natijah. Maka ada dalam qiyas pada satu kali dia menjadi natijah. Pada kali yang kedua. Maksudnya dia menjadi muqaddimah pada qiyas yang lain. Sehinggalah seterusnya. Contoh kita kata kullu insan hayawan. Wa kullu hayawan hasas. Fa kullu insan hasas, kemudian engkau kata ataupun kita katakan kullu insanun hasas.
Maksudnya perkara itu berulang-ulang. Dia natijah dia berulang-ulang ataupun natijah dia perbahasan dalam bait ini muttasil nataij ni boleh dilihat pada fasal yang saya sebut sebelum ini. Pada fasal tak silap saya berkenaan pada fasal mana iskal ataupun babu qiyas yang pertama dulu pada siri yang ke 16 ataupun 17, boleh lihat di situ. Di situ ada mulaim, mesti muqaddimah ini dia mulaim dengan muqaddimah yang pertama. Tidak boleh lain. Itu akan ada perbahasan tu. Saya kena ulang balik lah tu, kena lihat balik. Maksudnya kadang-kadang natijah itu ataupun kias pada satu kali dia menjadi natijah kias tu. Pada kali yang lain dia jadi muqaddimah bagi kias yang lain. Tu. Itu dipanggil muttasil. Contoh kullu insanun hayawan wa kullu hayawan hasas. Maka dia ulang lagi insan hasas. Fa kullu insan hasas. Maka kadang-kadang natijah itu dia dikiaskan daripada muqaddimah yang pertama. Kadang-kadang muqaddimah yang kedua. Pada siri yang lepas saya katakan kadang-kadang natijah ini dia berlaku ataupun dia diulang ataupun dia berlaku natijah ini kadang-kadang ditunjuk daripada daripada muqaddimah yang kedua. Kadang-kadang muqaddimah yang pertama. Itu lihat bagaimana muqaddimah. Kesesuaian ayat. Itu lihat daripada kesesuaian ayat. Itu daripada natijah muttasil. Murakkab yang muttasil. Kadang-kadang murakkab yang muttasil, kias dia, natijah kias dia itu daripada muqaddimah yang pertama. Ataupun natijah dia daripada muqaddimah yang kedua kadang-kadang. Ini bersambung-sambung daripada muqaddimah. Maka keluarlah natijah. Itu daripada kias murakkab muttasil. Kalau kias murakkab munfasil, dia itu natijah yang berpisah. Natijah dia tidak bersama, tidak bersambung. Maksudnya tidak disebutkan di dalam kias tu. Contoh kita kata kullu insan hayawan wa kullu hayawan hasas wa kullu hasas nami. Perkataan nami itu dia tidak ada di dalam muqaddimah yang pertama ataupun muqaddimah yang kedua. Maka kedua-dua itu dia sama. Sama mana? Kullu insan hayawan. Kullu hayawan hasas sama. Wa kullu hasas sama. Tapi disebutkan nama. Yang mana nama itu ataupun nami itu tidak ada di dalam muqaddimah yang pertama ataupun muqaddimah yang kedua. Maka inilah dipanggil pengertian kullu sawa. Tiap-tiap yang sama. Permulaan yang sama tapi di belakangnya lain. Kerana itulah dipanggil murakkab munfasil qiyas ataupun natijah. Baik. Wa in bi juz'ihi ala kulli istudil fadha bi istiqra'i indahum ukil. Dan jika dituntut dalilnya di atas kulli dengan juz'i, fadha bi istiqra'i indahum ukil, maka dimaklumkan di sisi mereka itu indahum dengan istiqra'. Wa in dan jika studil, maka maksud sebut yang muqaddam ni studil lah. Lepas tu wa in studil ala kulli bi juz'i.
Gitu. Kang asal pada kata matan ini wa in bi juz'ihi ala kullin studil. Kalau nak buat terjemah, kita kena sebut wa in studil ala kullin bi juz'ihi. Maksudnya, dan jika dituntut dalil ala kulli di atas kulli, bi juz'ihi dengan juzuk. Faza maka dimaklum, faza ukil maka dimaklumkan di sisi indahum mereka itu bi istiqra'i dengan istiqra'. Maksudnya di sini faza uqi indahum bi istiqra'i. Kena tukar begitu, kena qalbun, kena qalib syair tu supaya kita dapat apa terjemahan yang betul. Kalau dalam matan ni faza bi istiqra'i indahum uqil, ada. Kalau kita nak terjemah ni kena sebut inilah faza uqil indahum bi istiqra'i. Tu. Kalau yang pertama tadi wa in studil ala kulli bi juz'ihi faza uqil indahum bi istiqra'i. Begitu. Begitu. Maka kias istiqra'i menurut ulama-ulama munafik ataupun ulama-ulama mantik adalah sesuatu yang terfaham ataupun sesuatu yang kita faham kepada kulli. Kias istiqra' tu. Dalam bait ini dia membicarakan tentang kias istiqra'. Kias istiqra' ni menurut pandangan para ulama mantik, dia adalah sesuatu yang terfaham ataupun sesuatu yang kita memahami kepada kulli. Ataupun kias istiqra'i sesuatu yang kita faham daripada bilangan yang banyak melalui juzuk ataupun bilangan yang sedikit. Seperti contoh masalah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pada masalah penutup bilangan. Penentuan bilangan sekurang-kurang haid. Imam Syafi'i ketika dia menentukan sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid dan juga sebanyak-banyak haid bagi seorang wanita. Maka Imam Syafi'i dia telah menanya ataupun dia buat survei. Dia bertanya kepada beberapa orang wanita tentang masalah haid. Kemudian selepas Imam Syafi'i bertanya kepada sebilangan wanita berkenaan tentang haid, maka Imam Syafi'i dia memutuskan secara dasar bilangan yang sedikit kepada bilangan yang banyak. Maka ini dipanggil qiyas istiqra'i. Qiyas istiqra'i ini terfaham sesuatu yang terfaham daripada kulli ataupun bilangan yang banyak melalui juzuk ataupun bilangan yang sedikit. Kalau di dalam syarah-syarah disebutkan contoh berkenaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika dia meneliti masalah haid perempuan. Maka Imam Syafi'i dia buat penentuan tentang haid, yakni sekurang-kurang dan sebanyak-banyak haid bagi perempuan. Maka Imam Syafi'i dia bertanya kepada beberapa bilangan wanita. Maka apabila dia sudah tanya beberapa orang wanita tentang masalah haid, maka Imam Syafi'i akan memutuskan secara dasar tentang masalah
berkenaan sebanyak-banyak haid dan juga sekurang-kurang haid daripada bilangan wanita yang ditanya oleh Imam Syafi'i. Maka itulah dikata kaedah qiyas istiqra'i. Melalui pertanyaan yang sedikit itu menjadi dasar kepada keseluruhan wanita. Ini sebagai dasar. Berkenaan tentang haid orang ini lain, haid orang itu lain. Itu masalah lain. Ini berkenaan dasar. Dasar berkenaan contoh istiqra'i. Ataupun qiyas istiqra'i. Imam Syafi'i tak tanya semua. Satu kampung. Contoh kampung Tanah Luk. Kampung Tanah Luk ni ada 200 orang wanita. Maka contoh, orang yang nak meneliti tentang haid, yang nak menggunakan tentang kaedah qiyasun istiqra'i, dia tidak perlu bertanya satu kampung itu semua sekali wanita. Dia pergi ke rumah-rumah, ditanya seorang-seorang wanita. Tidak. Kalau menggunakan kaedah qiyasun istiqra'i, maka memadai dia terfaham. Memahami sesuatu masalah, dia bertanya beberapa wanita dalam kampung itu untuk dia mengambil dasar tentang masalah. Contoh, di dalam syarah-syarah ataupun syuruh-syuruh bagi matan sulam, ada menyebutkan tentang kalau dalam idhah mubaham ada berkenaan tentang itu. Tentang Imam Syafi'i, dia apabila dia meneliti tentang perkara haid, darah wanita. Jadi Imam Syafi'i dia tidak tanya semua sekali wanita yang berada di Baghdad ataupun wanita yang berada di Mesir. Maka Imam Syafi'i mencari beberapa bilangan, lebih kurang 5 ataupun 10 orang daripada kampung itu untuk dia mencari dasar sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak haid. Maka Imam Syafi'i tak tanya semua sekali. Dalam kampung tu ada 200 orang. Tak tanya seorang-seorang. Tak. Dia mengambil 5 ataupun 6 orang sebilangan yang kecil untuk mengambil penentuan dasar hukum masalah. Maka itu dinamakan kata masalah ataupun dinamakan kata qiyas istiqra'i. Baik. Lebih kurang kalau bahasa moden kita sekarang ni, qiyas istiqra'i ni penelitian lah. Ibarat gitu. Kadang-kadang orang buat tesis, dia kadang-kadang kajian lapangan. Contoh kajian lapangan. Kita buat survey, kita turun ke madrasah ke, kadang-kadang orang buat tesis. Orang buat tesis dalam kampung ini, dia tak tanya seorang kampung tu. Dia cari 5 ataupun 10 orang tentang soalan yang sama. Dan dia berikan jawapan yang berbeza. Contoh dia beri pilihan 4 jawapan. Maka dalam survey dia daripada kampung itu ramai orang. Tapi dia ambil 5 ataupun 10 orang. Dia tanya berkenaan satu masalah. Soalan yang sama, pilihan jawapan yang sama tetapi kepada 5 ataupun 10 orang individu dalam kampung itu. Maka apabila dapat hasil daripada penelitian daripada 10 orang dalam kampung itu, daripada soalan yang sama, pilihan jawapan yang sama, tetapi orang yang berbeza, maka hasil daripada soalan itu, jawapan daripada penelitian itu, maka dia akan menjadi dasar bagi sesebuah kampung itu. Contoh kampung itu adalah kampung yang baik. Kerana apa? Mungkin bilangan yang memilih jawapan itu sama daripada 10 orang adalah sama. Ataupun lebih kurang jawapan yang agak baik itu lebih daripada jawapan yang kurang baik itu kurang. Maka daripada hasil penelitian itu ia mewakili daripada kampung itu. Maka inilah dipanggil penelitian ataupun dalam bahasa mantiq qiyas istiqra'i. Penelitian. Terfaham daripada kulli ataupun terfaham daripada bilangan juzuk ataupun bilangan juzuk yang sedikit. Itu dipanggil qiyasun istiqra'i. Baik. Wa aqsuhu yud'a qiyasal mantiqi wa huwal ladzi qaddamtuhu fa haqqiqi. Dan bermula sebalik
dan bermula sebalik. Sebalik mana? Sebalik qiyas istiqra' tu. Tak? Itu yud'a qiyasan mantiqi. Itu dinamakan akan dianya sebalik tu akan qiyas mantiq. Sebalik daripada qiyas istiqra'i adalah qiyas mantiq. Maksud sebalik ini sebalik daripada qiyas istiqra'i. Kalau istilah istiqra'i tadi adalah terfaham daripada kulli ataupun bilangan juzuk ataupun bilangan yang sedikit. Itu qiyas istiqra'i. Maka sebalik daripada qiyas istiqra'i adalah qiyas mantiq. Apa qiyas mantiq? Dan bermula dianya qiyas mantiq. Dan bermula dianya qiyas mantiq. Alladhi qaddamtuhu fahaqqiqi. Itu allazi yang telah aku dahului. Akannya alladhi. Fahaqqiqi, maka pastikan olehmu. Maka sebalik daripada qiyas istiqra'i adalah qiyas mantiki. Dan qiyas mantiki itu dia telah dibahas pada bahasa sebelum ni lah. Qiyas mantik. Qiyas mantiki. Pada awal perhujahan qiyas tu. Pada bab qiyas yang mula-mula tu lah. Boleh dilihat lah. Boleh dilihat babu fi qiyasi tu. Di situ ada dibahas tentang qiyas mantiki. Qiyas mantiki. Baik. Wa haitsu juz'iyyu ala juz'i humil li jami'i fadzaka tamthilu ju'il. Dan pada sekira-kira wahaitu, dan pada sekira-kira mana? Juz'iyu, bermula juzuk, ala juz'i, di atas juzuk. Humil, ditanggun akan dianya mana? Dianya juz'iyu dengan juz'i tu. Kerana apa? Li jami'i fadzaka tamsilun ju'il. Kerana ada persamaan, ada jami', ada titik temu. Maka fadzaka, maka bermula demikian itu tamsilu ju'il, dijadikan akan tamsil. Maka ini bahasan tentang qiyas tamsil. Maka qiyas tamsil dia adalah menhukum sesuatu juzuk dengan juzuk. Menhukum sesuatu juzuk dengan juzuk yang lain. Sebab apa menhukum juzuk dengan juzuk yang lain? Kerana dia ada wajah mulaim, ada wajah jami', wasah jami'. Dia ada wajah persamaan di antara juz'iyu dengan juzuk. Contoh kita kata nabiz khamar. Nabiz khamar. Bijami'i iskal ataupun ikar. Iskal. Titik temu daripada anggur yang diperah dan arak. Titik temu bijami'i adalah memabukkan. Itu dipanggil qiyas tamthil. Arak dengan arak. Arak ini telah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, jelas nyata haram. Sesuatu hukum, contoh air yang kita katakan memabukkan, tetapi tidak disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Maka sesuatu air yang mempunyai ciri-ciri yang memabukkan. Contoh air, kita katakan air tuak. Air tuak yang tidak masang, yang tidak dijadikan sebagai mabuk lah. Air tuak yang kalau fresh tu boleh minum, tak ada masalah. Tapi kalau contoh air tuak yang orang sipang jadi masang, jadi gas, boleh mabuk kalau orang minum.
Maka kalau dikiaskan hukum tua yang masang, yang kita katakan sudah mempunyai lebihan gas, lebihan ada boleh jadi mabuk, maka boleh kita jadikan sebagai kiasun tamsil. Dikiaskan dengan perkara yang memabukkan juga. Apa perkara yang sudah dimaktubkan? Dia telah dihukumkan haram. Jelas haram dia. Arak. Arak yang jadi haramnya arak adalah mabuk. Maka dikiaskan mabuk itu bijami'i iska ataupun iska. Mana-mana yang mabuk, maka dihukumkan sama dengan arak. Ataupun makanan yang bernajis, ataupun makanan yang diharamkan. Mana-mana makanan yang tidak disebut dalam Al-Quran dan juga hadis, tetapi dia ada persamaan tentang ciri makanan tersebut. Makanan itu tidak baik dan sebagainya. Maka itulah dipanggil, dinama kata hukum kias tamsil. Kias tamsil. Dikiaskan hukum yang mana hukum itu ada jamek wasaf. Ataupun wasaf jamek yang serupa daripada hukum asal. Itu dipanggil kias tamsil. Kias tamsil. Baik. Wala yufidu qat'a bid-dalili qiyasu istiqra'i wa tamthili. Dan tiada memberi, wala yufidu, dan tiada memberi faedah qat'a oleh kias istiqra'. Dan tamsil akan pasti dengan dalil. Maksudnya wala yufidu qiyasu istiqra'i wa tamsili qata'a bid-dalilin. Gitu. Kena tukar betul. Kalau dia di atas matang ni wala yufidu qata'a bid-dalilin qiyasu istiqra'i wa tamsili kalau dalam matang. Tapi kalau kita nak qalak pada sajak ataupun qalak pada terjemah, kita kena buat ginilah wala yufidu qiyasu, ambil qiyasu lalulah. Wala yufidu qiyasu istiqra'i wa tamthili qata'a bid-dalilin. Begitu. Dia panggil qalak sajak, dia panggil qalak terjemah ataupun qalak matang. Untuk kita bawa kefahaman makna yang betul. Begitu. Jadi hukum yang dihasilkan melalui qiyas istiqra' dan juga qiyas tamsil itu dia tidak akan memberi faedah kepada tingkat yakin ataupun tidak memberi faedah kepada bertambahnya yakin. Kenapa? Kerana boleh jadi dia boleh kepada mukhalafah pada hukum. Tidak semua perkara yang kita katakan kita buat qiyas tamsil ataupun qiyas istiqra' boleh jadi sandaran hukum yang yakin. Tidak. Dia hanyalah zanniyah. Boleh jadi di mazhab kita boleh lakukan ataupun boleh jadi di mazhab kita haram kita lakukan. Tapi mazhab lain tidak. Mazhab lain tidak. Maksudnya hukum qiyas istiqra'i yang mana terfaham daripada kulli ataupun juzuk daripada bilangan ataupun bilangan yang kecil, ataupun qiyas tamsil dikiaskan daripada perkara yang ada wasaf jamek, yang ada persamaan wasaf hukum tersebut, maka ia tidak boleh dijadikan keyakinan. Qat'iyah tak boleh. Dia hanya zanniyah. Perkara ini adalah zanniyah. Boleh jadi di mazhab kita haram dan mazhab lain tidak haram. Maka berkenaan tentang fiqh ini dia bukan qat'i, bukan yaqiniyah. Dia hanyalah zanniyah. Boleh jadi di mazhab kita hukum sebegini, boleh jadi di mazhab lain hukum yang lain. Maka itu dipanggil perkara zanniyah. Tidak boleh diyakini secara 100%. Baik, habislah. Ada soalan boleh tanya soalan, insya-Allah kita akan jawab. Kadang-kadang mungkin kita berjawab, insya-Allah. Insya-Allah kita esok kita masuk lawahik aqsamul hujah, kita masuk hujah. Lusa insya-Allah khatamlah.
Maka secara ringkasnya ataupun kesimpulan, la wahid kias. Kias ini terbahagi kepada ada basit, ada murakkab. Maka perbahasan di sini adalah murakkab. Murakkab ada muttasil, ada munfasil. Ada natijah dia bersambung dengan muqaddimah. Ada natijah dia tidak bersambung, yang mana diambil daripada perkataan yang lain, yang tidak mulaim dengan muqaddimah pertama dan muqaddimah yang kedua. Kemudian mufid, matlub, tasdiqi, dia ada 3 cabang. Ada yang qiyas istiqra'. Qiyas istiqra' ni dia terfaham daripada kulli ataupun terfaham daripada juzuk bilangan ataupun juzuk bilangan yang sedikit. Itu dipanggil qiyas istiqra' ataupun wahwa an yustadil ala kulli bi juz'ihi. Tu. Ataupun qiyas mantiq, wahwan yustadil ala juz'i bi kulli. Ataupun qiyas tamsil. Qiyas tamsil adalah dia terfaham daripada ataupun dilihat daripada wasaf jami' yang ada persamaan dengan hukum yang lain. Maka itu di ketiga-tiga itu dinamakan qiyas istiqra', qiyas mantiq sebalik istiqra' dan juga qiyas tamsil yang mana ada persamaan wasaf jami' daripada hukum tersebut. Contoh perkara yang memabukkan. Segala jenis perkara yang mabuk, yang ada ciri-ciri mabuk, maka hukum mabuk itu disandarkan kepada hukum yang jelas, iaitu khamar. Sama juga khamar itu diharamkan sebab mabuk, maka setiap yang memabukkan maka haram hukum dia. Maka itu dinamakan qiyas tamsil ataupun qiyas istiqra'. Qiyas istiqra' ini dilihat ataupun terfaham daripada kulli ataupun terfaham daripada juzuk bilangan ataupun juzuk bilangan sedikit. Contoh Imam Syafi'i di ketika dia nak buat penentuan sekurang-kurang haid dan juga sebanyak-banyak haid, maka Imam Syafi'i pergi ke suatu kampung, dia mengambil sebilangan wanita di kampung itu. Contoh kampung itu ada 100 orang wanita, maka bukan 100 orang dibuat penelitian Imam Syafi'i, tidak. Imam Syafi'i mengambil 10 orang ataupun 15 orang, sebilangan yang sedikit. Daripada hasil daripada dia mendapat tentang penelitian sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak haid, maka dia mendapat keputusan ataupun keputusan daripada haid perempuan tersebut, maka dia Imam Syafi'i mengambil sebagai dasar hukum sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak haid. Maka sebab itu ini dinamakan qiyas istiqra'. Ini menjadi dasar bagi hukum sekurang-kurang dan sebanyak-banyak haid. Itu contoh qiyas istiqra'. Contoh kalau sekarang ni orang buat skripsi ataupun orang buat tesis, dia panggil penelitian ataupun kajian lapangan. Kajian di lapangan lah, dia buat penelitian. Dia tak kalau 100 orang dalam kampung, dia tak semua soalan 100 orang dalam kampung tak, yang ambil dalam 10 orang. Maka 10 orang ini mewakili daripada 100 orang dalam kampung itu. Maka itu dinamakan qiyas istiqra' ataupun penelitian. Ataupun kajian lapangan. Maka semua itu daripada mantik, kaedah-kaedah mantik yang dibuat sebagai hukum ataupun sandaran hukum ataupun kawaid hukum sesuatu perkara. Maka sebab itu orang yang buat tesis, orang yang buat skripsi, itu semuanya beberapa perkara dia sudah ada di dalam kawaid mantik, tapi orang tidak sedar kerana berbeza istilah. Mungkin orang tak tahu istilah yang lain-lain. Baik. Baik, setakat itu saja pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga kita akan bertemu lagi pada esok hari pada fasal yang baru, iaitu fasal hujjah, aqsamul hujjah. Insya-Allah pada lusa pula, insya-Allah kita akan khatam baca matan sulam, dan moga-moga Allah Taala memberkati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ja'alna aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkur wa tazkir wa nafa'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.